Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani di dalam kitab dia Durus Samin, sehinggalah perkataan beliau muka surat 5 tengah tu. Dan lagi maksud daripada ilmu ini, yakni ilmu usuluddin ni, gapo dia maksud dan tujuan dia. Maksud daripada ilmu ini hendak mensabit ke bagi kamal zatnya Tuhan kita. Antara tujuan belajar ilmu tauhid ini adalah nak menetapkan, nak mensabitkan akan kesempurnaan zat Tuhan. Kerana seorang yang belajar ilmu ni tauhid saja yang mengetahui akan kesempurnaan zat Tuhan dia. Kerana satu benda yang sempurna sahaja layak dipanggil Tuhan. Manakala zat yang tidak sempurna, seperti zat makhluk, sekalipun hebat setara mana dia, tak boleh jadi Tuhan kerana tidak ada kesempurnaan zat. Maka kita kena tahu apakah kesempurnaan Tuhan. Zat dia ni setara mana sehingga dia tu layak dipanggil Tuhan. Ciri-ciri zat dia tu kita tidak tahu, tetapi sifat-sifatnya. Berarti tidak ada zat yang sempurna kecuali zat Tuhan sahaja. Zat lain mesti ada kelemahan. Kenderaan, rumah, bangunan, kereta, binatang, manusia, tubuh, batin dia, zat dia tu ada kelemahan berlaku. Antara kelemahan dia, zat itu dapat dihancurkan. Mana-mana benda, zat dia dapat dihancurkan. Berbeza dengan zat Tuhan, tak dapat dihancurkan. Tu sempurna tak sempurna tu. Bisalah setara mana pun, zat tu akan hancur. Bangunan hebat setara mana akan runtuh. Kenderaan hebat setara mana akan punah, akan binasa. Manusia hebat setara mana akan mati. Manakala zat Tuhan sempurna, kerana dia zat bagi Tuhan. Dan tujuan lagi nak mensabit ke sifat yang kamalat. Sifat-sifat yang sempurna bagi Tuhan. Kerana kita sebut dah, Tuhan ni benda sempurna, zat dia benda sempurna, begitu juga sifat-sifat dia sifat yang sempurna. Jangan kita sabit ke sifat kekurangan. Antara sifat kekurangan adalah sifat kehebatan bagi makhluk. Nisbah bagi Tuhan, benda itu kelemahan. Contohnya kita kata makhluk ni, moleknya tubuh katal lah, gagah lah. Tetapi Tuhan tak bersifat dengan gagah. Tuhan tidak bersifat dengan tubuh katal. Apa? Kerana nisbah bagi Tuhan, benda itu bukan kamalat, bukan kesempurnaan. Sekalipun nisbah bagi manusia, benda itu sempurna. Maka sifat kita panggil sifat Tuhan ni, jangan tiru sifat kita. Sifat bagi kesempurnaan, bagi seekor gajah, boleh tarik kayu balok.
Tetapi hebat dia boleh tarik kayu balok, dia tak boleh hukah pohonnya. Nampak kera pula bisa. Sempurna kera pula. Maka sifat benda itu sempurna menurut jenis dan spesies dia. Kita tak boleh buat. Misalnya kita manusia, kita duk mikir Tuhan ni lagu mana mesti kena semak. Tuhan ni mesti kulit putih. Tak boleh. Tu sifat kita. Kalaulah manusia berfikir itulah kesempurnaan, kambing fikir lagu mana pula. Kami pula mikir, pok dia duk mesyuarat dalam kandang. Dia kata Tuhan mesti kena ada tanduk. Bau nampak ganah. Boh janggut sikit kau apa dia tebek suara derah kau. Dia fikir lagu tu. Kesempurnaan ni sebuah kambing. Ayah pula. Ayah kata, kalau ayah mikir lagu mana Tuhan? Tuhan kalau hamba mikir lah mesti kena bulu dia comel. Biar kaki ayah semak, hoptis semak. Kaki ayah pun tak apa. Berat lah lagu tu. Sebab makhluk itu ada kesempurnaan menurut sifat dia. Tetapi nisbah bagi Tuhan tak boleh. Dia ada sifat kesempurnaan bagi Tuhan. Kerana kaedah dia lagu tu dah. Hebat-hebat gajah tak boleh hukah pohonnya. Hebat-hebat kera tak boleh tarik. Jadi ada bidang tugas masing-masing, kesempurnaan menurut jenis dia. Maka Tuhan sifat-sifat ketuhanan. Kena ngaji. Sebagaimana kita nak kenal gajah, kita kena ngaji sifat gajah. Kalau tidak masuk zoo, orang duk tunjuk gajah, kita tak tahu gajah mana. Tunjuk kok beruang, tunjuk kok badak sumbu, bahaya kata gajah dah. Nya suka dia orang. Sebab apa? Sebab kita tak kenal sifat dia. Dan tunggal pada menjadi ke alam ini. Tuhan tunggal. Esa dia tidak perlu sebagai bantuan untuk mencipta makhluk ni. Alam ini, apa maksud alam? Selain daripada Allah, nama Allah, sifat-sifat Tuhan, tu alam belaka. Selain daripada zat Tuhan, selain daripada nama Tuhan, selain daripada sifat Tuhan, semua tu alam belaka. Arah ko, Nabi Muhammad ko, semua itu alam belaka. Selain daripada Allah Ta'ala. Maka Tuhan mencipta alam ini daripada tiada kepada ada. Ketunggalan dia. Beza. Kita kata saya buat kuis sore juga. Beza apa dia? Tuhan buat alam ni. Buat sore lagu mana? Tepung ada dah. Air ada dah. Perlu kepada bantuan. Maka Tuhan mencipta alam ni tak perlu kepada pasir. Tak perlu kepada udara. Tuhan buat daripada tak ada kepada ada. Beza kita. Kalau kita nak buat satu benda, mesti kepada alat bantuan. Paling kurang kena guna tangan, kau guna senduk. Kalau nak buat rumah, kena guna siku, guna keh, guna gapo. Sekali pun kita buat sore. Ya, saya buat sore. Tapi banyak mana alat bantuan kita perlu. Beza dengan Allah Ta'ala, apabila nak cipta alam ni, daripada tiada kepada ada. Bukan kata ambil siku, ambil pasir, kepa-kepa, jadi bumi lagu tu. Dah. Pasir sekecil-kecil zarah makhluk daripada tiada kepada ada. Kita, hamba boleh buat sore. Buat apa dia? Buat sore. Penuh keliling demo, alat peralatan apa dia. Kita nak makan, perlu pada mulut. Ngak. Perlu pada nasi, perlu pada pinggan, perlu pada banyak kakak. Maka Tuhan dalam mencipta alam ni tunggal dia. Masuk tunggal kau? Tak perlu sebagai bantuan. Dan menafikan dia daripada, kan Allah daripada segala sifat yang kekurangan. Maksud belajar ilmu tauhid ni lagi, nak menolak dan menafikan daripada Allah semua sifat kekurangan. Maka sifat kekurangan itu, semua sifat makhluk itu kekurangan ni sebuah Tuhan. Misalnya kita kata makhluk makan nasi, Tuhan mesti tak makan nasi. Makhluk apa dia? Kita tengok makhluk. Makhluk ini bertempat, Tuhan tidak bertempat. Makhluk ini bernafas, Tuhan tidak bernafas. Semua sifat-sifat dan ciri makhluk, Tuhan tidak boleh bersifat dengan dia. Kerana sifat makhluk adalah sifat kekurangan. Maka kalau kita kata Tuhan bersifat dengan serupa dengan sifat makhluk, walau satu saja sifat, berarti kita melemahkan Tuhan pada sifat tu. Kita mengurangkan kehebatan Tuhan pada sifat tu. Contohnya kita kata Tuhan tu besar, tu hebat setara mana. Besar dia tak boleh nak lawan, cuma dia duduk atas arah saja. Sudah dah lagi so. Maka kita lemahkan Tuhan dari satu-satu sifat ni. Maka menyamakan Tuhan dengan makhluk berarti melemahkan Tuhan. Apa saja kita lihat di pandangan mata kita, ciri-ciri yang ada pada makhluk ini, maka semua ini kelemahan. Jangan terlintas di hati kita, Tuhan bersifat dengan apa kita tengok di mata kita, makhluk berada ni. Tuhan
sebalik daripada makhluk ni. Misalnya makhluk ini berkait dengan masa, makhluk bergerak, makhluk gini, Tuhan tidak bergerak. Makhluk dia, Tuhan dia. Tak. Salah kita kata Tuhan tak bergerak. Lepas tu, ya dia. Dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ni sifat makhluk, sebab ada makhluk dia. Lepas tu Tuhan ke mana? Tak gerak tak dia. Dia bukan makhluk. Kita sedang pening lah. Kita lah ni, apabila kita kata, Tuhan tidak bersifat dengan lawan lagu ni. Gerak pun tak, dia pun tak. Kalau kena sebuah makhluk, kalau dia tak gerak, dia kena dia. Kalau dia tak dia, dia kena gerak. Lepas tu ada kalau benda tak gerak tak dia. Jangan tengok di makhluk. Tuhan kan ni. Maka sifat dia berlainan dengan makhluk. Kerana apa? Kalau kita kata dia pun salah Tuhan. Tu sifat makhluk lagi. Kita kata gerak pun dia. Lepas tu Tuhan tak bergerak tak dia? Ya. Tuhan tidak bergerak dan Tuhan tidak dia. Kerana gerak dan dia ini adalah sifat makhluk. Dan bersama dengan segala yang baharu ini. Dan antara benda lagi yang kita nafi daripada Tuhan sama dengan benda baru. Apa maksud benda baru? Baru tubik daripada kilat ke? Baru tubik ada plastik ke apa dia? Baru tubik dari buku ke apa dia? Maksud baru ni benda yang ada sebelum ni dia tak ada. Arah. Dulu dia tak ada. Baru ya Tuhan ada cerita. Sekalipun usia dia sudah berjuta tahun. Tetapi dia dulu pernah tak ada. Maka dia baru ada. Setiap benda yang bermula dipanggil benda baharu. Kerana dulu dia pernah tak ada. Siapa? Mana-mana benda yang berubah daripada keadaan tak ada kepada ada, maka dia dipanggil benda baharu. Sekalipun usia ni sebuah berjuta tahun, kita panggil benda lama dah. Lama pun nisbah dengan makhluk dipanggil semua itu benda baharu ada. Sekalipun baru ada sejuta tahun, baru ada 5 juta tahun. Tapi baru ada dia. Betul. Dulu dia tak ada. Ya. Maka semua makhluk dipanggil benda baharu. Tuhan sama dengan makhluk tak? Makhluk boleh duduk dengan Tuhan? Tak boleh. Ada yang kata Tuhan duduk atas arah. Betul ke tak? Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab arah ni kan benda baru. Benda yang baru dicipta. Sekalipun usia dia berbilion tahun dulu lepas tu, tetapi dia dulu pernah tak ada. Manakala Tuhan zat yang qadim, tidak ada bermula. Maka lagu mana yang nak duduk pada benda baru? Sedangkan Tuhan itu benda qadim. Kalaulah kita kata, Tuhan duduk atas arah sekarang. Okey, sebelum ada arah, sebab arah ni makhluk dia. Arah ni makhluk. Sebelum ada arah, Tuhan duduk atas mana? Tuhan duduk atas udara. Ada juga orang jawab lagu tu. Pening sungguh, mabuk juga. Jadi kita kadang-kadang belajar ilmu tauhid kalau tidak ada sanak pengajian, kefahaman kita jadi semakin celaru. Macam-macam. Ada tu kata apabila Tuhan duduk atas arah koding juga sebab Tuhan koding. Arah kena koding juga. Lepas tu arah ni Tuhan cipta. Tak cipta. Lepas tu dua benda koding. Tuhan lagi, arah lagi. Sebab dia kena duduk situ. Sudah. Lepas tu apa? Tubik satu makhluk sebesar arah keluar daripada kuasa Tuhan. Lepas tu nak jadi Tuhan lah ke mana kawan tu? Ada makhluk terlepas daripada kuasa dia, bukan ciptaan dia. Maka dua hak koding pula. Jadi kafir mikir lagu ni. Sepakat ulama kata siapa dia kata arah koding serupa dengan Tuhan juga, maka ada makhluk tak dicipta Tuhan. Selain daripada Tuhan ada lagi di samping Tuhan arah dia. Maka hak ni jadi kafir. Ada orang ngajar lagu ni. Ada orang ngajar lagu ni. Bukan orang jahil. Bukan orang jual kedai kopi. Ada orang koya-koya nak ngajar tafsir, nak ngajar gapo, ngajar tauhid lagu ni. Pahla ni zaman YouTuber lah, gapo dia hok tak ngaji, orang jahil tukar tak tahu apa, duduk ngajar tauhid. Maka masyarakat hok tengah jahil, dok tengah gak dahaga kepada agama bimbingan, maka tengok ilmu lagu ni pakar percaya. Kadang-kadang kata-kata dia sangat manis, huraya dia sangat indah, tetapi sesat. Dan lagi maksud daripada ilmu ini hendak mensabitkan keadaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu beberapa banyak rasulnya. Okay. Maka pengajian ilmu tauhid ni lagi manfaat dia, faedah dia di samping nak menyifatkan Tuhan, nak belajar sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan ni bukan kita yang beri kepada Tuhan. Tuhan dah bersifat dengan sifat ni dah qadim dah. Cuma kita baru tahu. Bukan kata hamba beri ciri-ciri ni pada Tuhan. Tak.
Bukan, misalnya gelas ni. Okey, piring ni. Piring ni bulat. Bukan saya beri sifat piring ni bulat. Piring ni dah bulat ni. Semua saya baru sebut, baru beritahu piring ni bulat. Begitu juga Tuhan dan sifat dia. Sifat dia dah koding lama dah. Zat dia dah koding lama. Kita baru tahu. Bukan apabila kita kata Tuhan tu kuasa, baru dia kuasa. Sebelum ni dia tak kuasa. Sebelum hamba tahu dia kuasa, baru dia kuasa. Tak. Maklumat kita ni benda baru, maklumat kita juga baru, pengetahuan kita juga baru. Manakala benda yang kita tahu, zat Tuhan dan sifat Tuhan sudah kodim lama dah. Seperti kita baru lahir tahun ni, baru kenal diri. Lepas diri ada tahun ni, dia dulu lagi adanya. Maka sifat Tuhan dengan kodimnya, zat Tuhan dengan kekodimnya dia lagu tu lah. Di samping ngaji bab Tuhan, lah ni kita nak ngaji juga dalam ilmu usuluddin bab rasul dia. Siapa dia rasul dia? Manusia, lelaki, merdeka yang diutuskan kepada kaum mana-mana waktu dan tepat untuk bawa hidayah, untuk menjadi asbab kepada hidayah manusia. Kalau Tuhan nak beri hidayah tanpa rasul boleh? Boleh. Tetapi Tuhan nak ajar satu benda itu berlaku dengan asbab. Asbabnya sebab kita dapat hidayah, sebab Rasul itu dilahirkan. Rasul itu ada, maka kita dapat hidayah. Kalau Rasul tak ada, kita akan kekal dengan kafir, tak kenal Tuhan, makan berok, sembah berhala pun tak tahu kita lah ni. Tetapi dengan asbab Nabi, maka kita jadi beriman dengan Allah Ta'ala. Sebab tu, apabila kita beriman, jangan lupa daratan. Jangan lupa jasa, benda-benda yang jadi asbab kita untuk dapat hidayah. Maka hak paling besar sekali asbab hidayahnya adalah Nabi. Di samping hidayah, hidayah Al-Quran, hidayah hawasi, hidayah tabi'i, macam-macam lah. Hidayah ni. Ada hidayah petunjuk, ada hidayah paca indera, ada hidayah Al-Quran, ada hidayah Nabi. Maka semua itu menjadi asbab. Maka tidak salah Islam mengajar kita mengambil asbab dalam satu benda. Contohnya kalau kita sakit, kita ambil habbatus sauda ko, ataupun kita gapo dia ambil kemunitan ko, kerah remungga ko, salik ko gapo dia. Benda tu tak jadi syirik pun. Kerana dia asbab, Tuhan buat satu benda itu dengan asbab. Tuhan tak tunjuk kudrat dia jelas direct lagu ni. Kalau tidak manusia jadi pening. Tuhan nak buat malam, Tuhan nak buat manusia ting tobek. Allah, mari kok mana? Tapi Tuhan bijak supaya manusia reti mentadbir dunia. Tuhan buat satu benda berasbab. Anak mesti lahir daripada ibu dan bapa. Baru manusia boleh kawal. Kalau nak kurangkan penduduk manusia, kurangkan orang nikah. Kalau nak beramah. Jadi boleh kontrol hal ni. Apa? Sebab Tuhan tunjuk kudrat dia dengan asbab. Kalau tak tunjuk dengan asbab, kabar-kabar masuk dari tandas ada anak. Kabar-kabar duk tepi jalan, ada tu be. Tuhan tak tunjuk, maka manusia tak boleh nak takbir hal ni. Jadi rohok pun dah. Nak tanam pokok durian, tanam putih durian, baru tumbuh pokok durian. Kalau Tuhan tak tunjuk kuasa dia, sudah. Bahaya putih durian tak tumbuh moktan, sudah. Pekong lepas Jepun, baru tumbuh durian. Oh, jadi peninglah manusia. Sedangkan Allah Ta'ala suruh manusia uruh dunia ni. Maka kalau Tuhan tak buat cara berasbab lagu ni, manusia jadi bingung nak uruh alam ni. Maka Tuhan tak tunjuk kudrat dia zahir direct lagu tu. Maka Tuhan tunjuk melalui asbab. Tuhan nak uji kita pandai, Tuhan buat asbab kita belajar. Tuhan nak uji kita hidayah, Tuhan buat asbab kita mari tepat-tepat jalan hidayah. Tepat-tepat orang kecek kebesaran Allah Ta'ala. Tuhan nak uji kita dalam kelak malam, boleh. Atas kalbuk duk main kita, boleh jadi wali, boleh. Tetapi tak ada asbab lah. Jadi tak ada manusia, tidak ada mukallaf. Tak ada istilah nak mujahadah. Tak ada istilah nak mencari satu benda. Jadi manusia jadi kebingung-bingungnya. Kalau kata pergi cari hidayah, nak cari lagu mana? Orang duk kena kopi pun boleh hidayah, orang duk maksiat pun boleh hidayah. Jadi bingung, saya nak cari dia ke dia. Tapi kalau Tuhan buat tempat-tempat tertentu untuk dapat hidayah. Di masjid-masjid, di pondok-pondok, tempat pengajian ilmu, di hidayah, maka manusia tahu. Oh saya, nampak kurang hidayah. Pergi cari tempat-tempat lagu tu. Maka apa dia? Tuhan belaka, tetapi Tuhan menggerakkan manusia itu dengan asbab. Ni Rasul ni jalan ni. Ulama kata dalil utama apa kita tawassul kerana ni. Kerana Rasul diutus tu tawassul dah. Kalau apa? Kalau tidak direct dengan Tuhan lalulah hidayah ni. Apa perlu pada Rasul?
Apa Tuhan atas Rasul? Nak kata satu benda ni biar ada jalan dia. Biar ada asbab dia. Sebab tu kita jangan buat style tawakal Wahabi lagu tu. Tak tahu alik jatuh dia panggil. Nah. Semua-semua, Tuhan belaka. Tak siguna langsung kata. Kalau lagu tu Nabi pergi pakai kain pelekat sekat dada. Tak. Nabi pakai baju besi. Lepas tu Nabi tak, Tuhan ada apa itu akak tangan kata pergi bismillah lalu tawakal lalu. Tak. Maka ambil asbab. Maka orang Islam ambil asbab ni tidak syirik. Orang lain ni kata ambil asbab tu jadi syirik. Nah. Syirik ni apa dia? Menganggap satu benda kuasa dia serupa dengan Tuhan. Apa maksud menganggap manusia kuasa dia sama dengan Tuhan? Dia boleh memberi kesan kepada satu benda. Hak ni boleh menghidupkan. Benda ni boleh mematikan. Syirik hukum dia. Kita kata CJ dapat menghidupkan mematikan kita. Syirik. Kita kata duit menghidupkan mematikan kita. Syirik. Kita kata udara menghidupkan mematikan kita. Syirik. Syirik khafi kau jali. Syirik kafir. Ya. Lepas tu lagu mana intikad kita? Kita bernafas, kita cari duit, kita cari CJ, benda itu hanya asbab sahaja. Dua boleh menghidupkan tanpa makan ni. Manusia boleh hidup tanpa makan ni. Ada satu video kamu tengok orang tu 50 tahun, tak makan, tak minum, tak tidur. Tak mati ya? Ada kata, kita mengaruk tu kata. Okey, sekarang awak masa duduk dalam kandungan dulu berapa bulan? 9 bulan. Awak nyawa kan? Tak mati kan 9 bulan? Duk nyawa kat mana? Tak guna hidup Lepas tu beza apa dia? Sebab tu boleh buat. Maka dulu nyawa tak pakai hidung. Lah ni nyawa pakai hidung. Jadi benda itu setiap benda ada asbab. Hatulah Tuhan kata nak tunjuk direct nak uji hidayah, takut terkejut manusia tak tahu nak cari mana hidayah Tuhan. Pergi masjid tak ada hidayah lagi. Jadi Tuhan buat tempat-tempat khas orang-orang tertentu dapat meningkatkan hidayah kepada Allah Ta'ala. Maka antaranya adalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Maka manusia pun terekallah pergi berguru, pergi mengaji dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kalau tidak, tak pergi sorang lah. Tak secara je Nabi Rasul. Nabi mari pun kalau tak Tuhan belaka kan. Maka Nabi dan Rasul ini juga tawassul. Wabtari ilaihimul wasilah. Carilah kepada Tuhan itu akan jalan. Cari wasilah. Wasilah ni apa? Tawassul. Perantara kita untuk sapa kepada Tuhan. Kita nak duduk rumah tengok TV, tiba-tiba mari hidayah jadi wali berjerit tengah malam selok gelepar sebut nama Tuhan boleh. Tetapi pergi cari tempat-tempat orang kecek kebesaran Tuhan. Baru jadi asbab lagu tu. Kalau tidak, punahlah pentadbiran alam ni. Manusia akan disuruh buat benda yang dia tak mampu buat apa saja. Tu Rasul. Maka kena kenal Rasul-Rasul. Ya, ramalan ni orang mendakwa Rasul. Sedangkan kerasulan sudah habis dengan Rasulnya Nabi SAW. Maka habis dah Rasulnya. Siapa dia mendakwa Nabi ataupun Rasul, maka jadi kafir sepakat ulama. Dan ialah daripada manusia. Nabi tu manusia, bukan jin. Ada ulama kata, jin pun ada Nabi. Tapi pendapat muktamad, jin tak boleh jadi Nabi. Kerana apa? Kerana manusia lebih mulia daripada jin. Maka jin guna Nabi apa dah? Nabi manusia. Nabi Muhammad diutuskan kepada manusia dan jin. Tapi jin ada tak Rasul? Tak ada. Lepas tu ada ke apa dah? Adalah huksai dengan Nabi, maka dipanggil sahabat ataupun ulama-ulama jin. Maka dia yang berdakwah, bukan jadi Nabi. Bukan Nabi. Sebab kena manusia, sebab manusia lebih sempurna daripada jin. Tetapi manusia yang terlebih akmal manusia pada zamannya. Syarat seorang Nabi mesti seorang manusia paling sempurna zaman dia. Misalnya Nabi Ibrahim. Pada zaman dia paling besar sekali. Dia paling makrifat sekali. Dia paling kenal Allah Ta'ala sekali. Tak mungkin pada masa tu ada Nabi, ada orang lebih kenal Allah berbanding dengan dia, Nabi pada masa tu. Kalau Nabi Muhammad, tak ada orang boleh lawan lah. Kerana apa? Kerana seorang Nabi ni mesti orang yang paling kenal Allah Ta'ala pada masa tu. Kerana dia akan bercakap mengenai ketuhanan. Siapa dia yang lebih kenal Tuhan berbanding Nabi? Mesti dia lah nombor satu sekali. Orang lain bisa setara mana pun tak boleh lawan Nabi pada zaman tu.
Ialah yang mempunyai segala sifat yang keelok ke. Nabi mesti ada sifat comel. Nabi tak ada perangai hok kita serabut tengok dia. Perangai jenis suka pecah belah. Perangai suka kena kat orang. Perangai otak senonoh. Perangai pengotor. Perangai menyebabkan orang tak suka duduk dengan dia. Lari duduk dengan dia. Rasa tak selesa. Oh jenis tak mandi. Jenis kusuk masai. Jenis menyakit. Jenis tak boleh. Nabi tak boleh lagu tu. Sebab dia wakil Tuhan. Kalulah dia lagu tu, sedekah Tuhan hatta dia sebagai wakil untuk beri hidayah, tiba-tiba dia lagu tu, maka manusia nak pergi dekat lagu mana? Dia menyakit yang buat apa dia mau tak pergi jumpa Nabi tu. Oh dia menyakit yang tak boleh, takut menyakit. Corona tak boleh kena Nabi pada tu. Kalau corona ada tak boleh. Nabi mesti orang tak ada alasan tak segi dia. Mesti. Maka Nabi pada masa tu dia paling sempurna dari sudut tubuh dia dan akhlak dia. Menyebabkan orang rasa selesa belaka duduk dengan dia. Lepas tu orang kita tengok orang kafir duduk tentai dia. Bukan kerana sifat dia. Bukan kerana keelokan dia. Bukan kerana semak dia. Bukan kerana keturunan dia. Itu tak boleh. Tetapi apa? Ada kepentingan orang kafir lawan. Adalah. Apa? Nah, misalnya orang buat pelacuran misalnya. Kalau Islam tak sudah tutup kedai pelacuran. Banyak mana lah. Jadi kebanyakan orang yang lawan Islam itu kerana ada kepentingan. Bukan kerana seorang Nabi itu, kerana sifat dia. Nabi, contohnya kita, Nabi kita, sebelum apa dia mendakwa dia jadi Nabi. Sebelum umur 40, orang kafir musyrik semua suka dia. Bahkan menggelarkan dia Al-Amin. Orang yang sangat dipercayai. Orang jahat setara mana pun akan sipir harta di rumah Nabi. Apa? Kerana dia tahu. Kalau guru dia memang kekoh. Sama-sama kekoh pun dia, makan dalam. Tapi Nabi Muhammad ni, harta gapo dia sifat amanah sungguh. Dan dia sangat dipercayai. Semua kata-kata Nabi Muhammad orang percaya berlaku. Orang kata Muhammad royak, percaya. Bahkan Nabi Muhammad, apabila dia nak kecek mengenai agama Islam, dia panggil semua kaum dia dan dia kata, wahai kaumku, percaya kodok kepada aku kalau aku kata di belakang bukit ni, Jabal Abi Qubais ni ada tentera musuh nak serang pok kita di Mekah. Pada pagi ni. Lagu mana? Wahai kaumku. Allah, betul kodok ni hamba percaya sungguh kata demo ni hamba nak pergi siap dah. Nak pergi tutup kedai, nak siap, nak bawa parai, nak bawa kelewek sebab nak pergi. Nabi kata tengok, ya teh kepercayaan kaum dia kepada dia, maka kaum dia sangat percaya. Tak syok dah kalau Nabi Muhammad ayat. Maka sekarang kalau kamu percaya kepada aku teh dah memang percaya sungguh, aku nak beritahu. Tiada Tuhan yang sebenar hanya Allah Ta'ala. Hak selain daripada Tuhan itu adalah dusta. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakanlah kamu semua, tiada Tuhan yang sebenar hanya Allah Ta'ala sahaja. Tuflihun. Kamu akan berjaya dunia dan akhirat. Orang kafir, hak percaya saat ni tiba-tiba selalu. Muhammad kecek ke apa ni? Sudah. Bukan dia tak tahu Nabi Muhammad tu tak nipu. Tetapi kerana ada kepentingan dia. Bapa dia tolak, bapa kamu. Bapa kecek lagu ni. Dulu kecek tak ada gini. Mula. Hamba tak boleh nak fikirlah, tak boleh nak gapo dia. Akhir sekali tolak Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad pendusta. Kata Nabi Muhammad penipu. Kata Nabi Muhammad lagu ni. Jadi tradisi lagu tu lah orang yang mengajar benda betul sentiasa ditipu, sentiasa ditohmoh, sentiasa dikritik oleh orang. Nabi Muhammad betul kemarin pun orang kata penipu lagi. Orang kata tukar sihir lagi. Pas kita lah ni. Orang duk kata kita Syiah. Orang duk kata kita Batiniyah. Orang duk kata kita sesat. Orang duk kata kita semua kubur. Nipih ya tu. Nabi tu hak tak ada kesalahan langsung. Pun manusia duduk kata. Maka kalau kita nak bawa kebenaran, kita nak suruh orang apa kapek merah, orang setuju belaka, yes belaka dengan kita, tu khayalan ya. Tapi kalau kita bawa kebenaran, orang sanggup, orang gapo, orang react semula video kita, orang duk kritik semula, tu mainnya biasa ya tu. Nak mengajar kita, nak mematakan hidup kita, Nabi kita hak jujur benar, kita hak banyak salah, betul dah lah kalau orang kritik kita nya. Hak Nabi hak kecek sahih belaka, tak ada tak ada mauduk ni. Orang tak percaya juga. Pas kita hak jenis jahil tak tahu apa ni. Biasa ya tu dah. Kritikkan mematakan kita lagu tu.
dan menafikan daripadanya segala sifat kekurangan. Daripada nabi-nabi tidak ada sifat kekurangan yang hamba sebut saat ni. Antaranya sifat-sifat yang melia ke hati manusia daripada nak rapat dengan seorang nabi. Manusia tak boleh pergi rapat. Seperti pengotor, meluduh koksi, ketuk depan orang kau misalnya. Ada. Bukan jenis perangai Nabi lagu tu. Sebab apa? Jadi orang segar. Hamba tak boleh kata hamba jadi geli ke mana. Jadi Nabi ni orang selesa semacam duduk dengan dia. Maka tu sifat dia tak boleh. Sifat-sifat yang meliakan manusia. Sebab apa? Sebab dia wakil Tuhan. Jangan buat alasan supaya orang apabila Tuhan tanya, apa tak pergi jumpa Nabi? Tahu hamba tak boleh pergi dengan dia. Tahu menjadi mengotor, geli hamba tak boleh. Maka semua Nabi tu comel, hebat belakang. Dan wajib atas tiap-tiap orang. Apa tu? Membenar. Bagi tiap-tiap orang membenarkan barang yang dikhabarkan daripada segala gaib-gaib. Yang diberitahu oleh Nabi benda gaib. Seperti kiamat, seperti qada-qada, ikutlah. Syurga, neraka, wajib kita percaya Nabi beritahu. Yang lagi akan datang berlakunya dan yang sudah dahulunya. Hamba tak biasa tengok cerita Fir'aun ni mengaruk ni. Tak, Nabi royak Fir'aun tu ada. Nabi royak cerita Nabi Yusuf. Lagu mana cerita Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha, dengan ayah akak dia, dengan adik-beradik dia. Hamba tak ada waktu tu. Wajib kena percaya. Sebab apa? Cerita ni dulu betul ke tak? Dulu ke sekarang akan datang semua cerita Nabi tu betul berlaku. Maka sekalian itu benar lagi hak. Benar lagi sungguh benarnya. Tu kita pegang dengan Nabi. Tak boleh kita was-was dengan Nabi. Ketahui olehmu maka adalah manusia.